Testing, cubaan suara. Testing, testing. Kalau dengar boleh beritahu dengar So, kita dah pukul 8 malam. Saya tengah adjust kamera kejap. Minta maaf. Okey, audience yang dah masuk. Macam mana? Boleh dengar suara dengan jelas? Boleh bagi tahu? Dan muka clear Boleh nampak muka cerah. InsyaAllah kita akan menantikan sahabat-sahabat kita yang lain untuk bersama-sama kita berkongsi pada malam ini insyaAllah. Perkongsian ringkas lah, perkongsian pengalaman. Macam mana saya boleh pergi umrah, kenapa tiba-tiba pergi umrah, pergi waktu muda dan sebagainya. So insyaAllah saya akan ceritakan pada malam ini. Sementara kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain insyaAllah. Boleh sharekan ya. Sharekan video ni, sharekan link ni. InsyaAllah mudah-mudahan ramai yang mendapat manfaat. Setidaknya adalah saham-saham pahala yang kita boleh kongsikan pada orang lain. InsyaAllah. Saya akan mula dalam 8 suku insyaAllah. Kita masih menantikan sahabat-sahabat kita yang lain. So Alhamdulillah hari ini kita dah masuk hari Ahad. Besok kita akan mula bekerja semula. Bagi yang work from home, bagi yang cuti, tambah lagi cuti lah. Sampailah ke 28 hari bulan insyaAllah. Okay. Boleh ajakkan kawan yang lain makcik-makcik, sahabat-sahabat. Tu dia Ustaz Rahman, apa khabar? Putrajaya clear, Alhamdulillah. Ustaz Rahman pula, Ustaz Malik. Sorry. Agak bergema suara Test cubaan. Sekarang bergema lagi ke? Saya dah pakai earphone dah ni. Suara okey? Suara. Oh, Ustaz Rodi pun ada, Masya Allah. Bukit Mahkota clear. Tadi ada orang kata bergema Kalau yang bergema ni masih lagi bergema ke? Sebab orang lain dah clear dah. Takut ada problem kat mana-mana ke, kat handphone ke. InsyaAllah. Sebenarnya malam ni saya bawa mungkin orang yang pernah pergi umrah, pernah pergi Mekah Madinah, dia akan rindukan benda ni. Kalau saya tunjuk mesti korang akan ingat. So saya malam ni saya bawa. Kebetulan saya check tadi masih ada lagi Ingat saya nak bagi kat orang tapi sebab PKP sampai tak sempat nak bagi. So ni apa dia? So ni mungkin korang ingat. Confirm ingat lah. So ada korma ajwa, buah apa ni? Buah tin. Kacang-kacang. So memang dekat sana, subhanallah. Inilah makanan-makanan yang kita rindui. Tak tahu lah rasa apa lagi. Oh, masih okey lagi. Sound okey, Alhamdulillah. Panas Sri Putra Kajang jelas, Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah. Lagi 10 minit kita mula. Boleh kita berkongsi-kongsi insyaAllah. Siapa ada boleh pakai hand sanitizer. Walaupun kita duduk rumah, boleh pakai. Supaya kita sentiasa terjaga. InsyaAllah. So, lagi sampai hujung bulan kita duduk rumah, berkurung. Pagi tadi kok ada orang tweet. Sangat dahsyat tweet, maksudnya student mahasiswa. Tweet kan Menteri Pengajian Tinggi kata dah boleh balik. Tapi pengarah KKM kata tak boleh. Takut ada kes-kes banyak berlaku kalau orang balik kampung. So, ada student di tweet katanya depressed. Tolonglah fikirkan apa yang kami boleh buat dekat kampus ni. Dahsyat tuan-tuan kita tak boleh nak bayang sampai hujung bulan. Kita istilah dia berkurung dekat rumah. Sebulan setengah. Itu kalau sampai hujung bulan, kalaulah ditakdirkan berlanjutan lagi, maka kita tahun ni lah first time, tahun pertama kita berpuasa tanpa tarawih dekat surau masjid. Dan boleh jadi kita berhari raya pun ala kadar, tak ada hari raya dekat jiran-jiran, rumah jiran saudara mara. Berhari raya kat rumah online je.
Alhamdulillah Ustaz clear. Alhamdulillah. Pancolong. Masya Allah, pancolong ni apa? Tak, maaf saya tak faham. Package pancolong. Ustaz, oh Masya Allah, Ustaz Rodi makan seorang ni. Pergi mana pula anak isteri? Nak pergi teman tak boleh. Jauh kat utara. InsyaAllah, insyaAllah. Sharekan lagi link video perkongsian pengalaman kita pada malam ini, insyaAllah. Saya akan mula 8 suku. Kita menantikan sahabat-sahabat kita yang lain. Orang kuat Darul Insyirah ni, Masya Allah, macam mana orang boleh kenal? Pelik eh. Allah, ayah. Ayah saya pun tengok, apa khabar ayah? Sihat Tengok dengan ibu ke? Ini saya macam ni kalau ayah tengok ni. Terbaik, insyaAllah. Tajuk perkongsian saya malam ni, pengalaman yang saya bagi tajuk dalam poster tu lah. Tangisan di pintu Kaabah. Semua orang bila pernah pergi umrah, balik Malaysia confirm dia akan nak pergi lagi. First time dia lihat Kaabah, dia akan menangis. Sampai Malaysia, dia akan merindui pemergian bila kali terakhir tawaf wida, meninggalkan Kaabah, meninggalkan bumi Mekah. InsyaAllah saya akan berkongsi malam ni pengalaman 2 kali saya pergi umrah. Sagilah, tak tahu macam mana boleh pergi umrah dan tak tahu macam mana boleh az-zuhar. Saya akan ceritalah insyaAllah. Okey, kalau ada yang nak terus tanya, boleh juga tanya. Kalau saya boleh cuba jawab, saya akan jawab. Kalau tak, nanti insyaAllah tim Az-Zuhar akan teruskan lah, akan menjawab soalan-soalan yang mungkin saya tak boleh jawab. Alhamdulillah baik, insyaAllah, doakan ya. Kalau ada jemaah-jemaah, makcik-makcik, abang-abang yang pernah pergi sekali, kita ataupun kita satu jemaah, boleh say hi sikit, saya nak tengok. Koklah boleh kenal kat sini, terjumpa dalam ni kan. Yalah, dah 3 minggu kan kita duduk rumah. Macam-macam. InsyaAllah. Ibrahim Azran. Share dulu. Share apa dia Ustaz? InsyaAllah. Kita boleh tunggu Ustaz Lagi 5 minit insyaAllah kita tengah tunggu sebenarnya sahabat-sahabat kita yang lain. Untuk sama-sama menonton supaya kita sama-sama tak terlepas value-value, nilai-nilai yang kita boleh kongsi bersama, supaya kita dapat manfaat yang cukup besar yang boleh kita ambil, baik yang muda, baik yang berusia dewasa ataupun yang dan sebagainya lah, ustaz ataupun bukan ustaz. Mudah-mudahan setidaknya dalam masa tempoh PKP ni adalah perkongsian-perkongsian yang boleh mengisi kekosongan hati kita, mengisi masa-masa lapang kita, insya-Allah. Jujur memang rindulah. Siapa yang tak rindu nak pergi Mekah balik kan? Tajuk pun tangisan. Tu dia, ya Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau yang belum share video ni, boleh share dulu. Yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Boleh ajak dekat grup-grup WhatsApp, boleh kawan-kawan. Mungkin ada yang nak pernah pergi pun boleh. Ada yang rasa nak pergi tapi tak tahu macam mana, tak pernah pengalaman. So boleh juga sharekan pada mereka. Ustaz buat apa je sepanjang PKP ni? Saya pula.
Bersama dengan Ustaz Rodi cakap utara. Saya apa, PKP saya masih bekerja lah, work from home. So kalau weekdays memang bekerja, pagi 8 sampai 9, 8.30, 5.30. Kalau malam Alhamdulillah, biasa kami ada meeting lah. Tapi kalau time-time PKP ni tak ada. So banyak sikit masa kosong lah malam. Siang kadang weekend pun ada meeting. Macam pagi tadi saya ada meeting dengan sukarelawan. So kami tengah buat projek untuk bantuan apa orang kata, bagi cahaya pada keluarga-keluarga yang susah, yang terjejas masa COVID ni kan. Yang ada sampai tahap RM6 je dalam bank tinggal. So kami usahakan untuk bantu. So meeting lah pagi tadi. So ujian yang sangat besar masa COVID ni. Ujian yang Allah bagi ni sebenarnya bukan saja-saja, tapi sebenarnya Allah datangkan ujian ni untuk angkat level kita. Allah nak push kita to the next level supaya kita pergi lagi jauh. So jangan kita rasa down walaupun ujian ni sangat berat. Ada orang sampai kena berhenti kerja, ada orang sampai tak cukup makan, ada orang sampai terpaksa berhenti dan sebagainya. Macam-macam. Pagi tadi saya jumpa kawan dekat kedai runcit, tanya apa cerita sebab dia kerja site. So kita habis semua terkendala. Sebab kerja site tak boleh nak work from home. So memang habis. Tak boleh. 2-3 bulan dah. So besarlah ujian kita, insya-Allah. Banyakkan berdoa, balik pada Allah. Mudah-mudahan nikmah ni Allah datangkan, kita boleh lalui. Sebab tak pernah ada orang pengalaman COVID ni. Tapi tak apa, sampai tak orang buat lagu rap pun. Kesini ke sana, insya-Allah. Okay, 2 minit lagi insya-Allah. 2 minit lagi Ustaz, insya-Allah, Ustaz Fadil. Ustaz kongsi sikit buku yang Ustaz sempat baca waktu PKP ni. Wafiq Azman ni kawan saya. Saya sebenarnya duduk rumah bujang. So memang kawan-kawan saya selalu cerita dekat dalam rumah lah. Kita berkongsi pengalaman. Bukan pengalaman dan knowledge yang kita baca. So ada seorang kawan saya ni memang dia mengkaji tentang sejarah Melayu. So buku-buku tentang Raja Ali Haji. Saya juga baca, saya buat live setiap malam. So memang saya baca buku tentang 114 nama surah. So banyak jugalah beberapa yang boleh dikongsikan sebenarnya. Yang boleh kita gunakan masa. Kalau sebelum ni kita tak sempat nak baca buku, kita baca, gunalah waktu ni. Kalau sebelum ni tak sempat baca Quran, so waktu ni lah untuk kita baca Quran. Okay, baik, insya-Allah seminit lagi. Terima kasih saudara Arifin. Ada juga kawan saya kat rumah, dia baca buku Fiqh Sirah. 3 jilid dia habis. Subhanallah, memang saya kagum dengan dia. Fiqh Sirah boleh habis 3 jilid dalam masa tempoh PKP ni. So sebenarnya tak ada alasan untuk kita gunakan ruang-ruang masa yang Allah bagi ni, insya-Allah. Baik, saya ingat saya boleh mula. InsyaAllah Tuhan Nasrul rahmat kita sentiasa. InsyaAllah. Baik, kita dah 8 suku. InsyaAllah sebagai permulaan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Muinuddin. Orang panggil Hanafi. Jom pakat share dan like. Facebook dan Instagram saya adalah Hanafi Muinuddin. Kod lah nak berkenalan, boleh tengok. InsyaAllah. Asal daripada Johor, Senai Johor, sekarang menetap di Bandar Baru Bangi. Dekat je, tak jauh daripada office HQ Az-Zuhar. Az-Zuhar dekat Bandar Seri Putra, saya dekat Bandar Baru Bangi. Dekat KTM UKM. So tak jauh, dalam 15 minit saja. So actually jiwa Az-Zuhar tu dekat lah. Umur 20-an tahun. 20-an tahun pernah pergi umrah 2 kali, dua-dua bersama dengan Az-Zuhar. Nanti saya akan ceritakan. Dan juga sekarang bekerja di Pusat Kecemerlangan Pendidikan Ummah Pacu. Anak pertama daripada 5 orang adik-beradik. First time saya pergi seorang, second time saya pergi dengan, saya bawa ibu dan ayah. Baik, saya nak mulakan perkongsian pengalaman saya pada malam ini. Tajuk saya bawa pada malam ini adalah Tangisan di Pintu Syurga. Saya nak buat satu tuduhan, bukan tuduhan lah, kenyataan yang mungkin agak berat bagi sebahagian orang. Itu orang yang pergi umrah ni bukanlah orang yang mampu. Orang yang pergi umrah ni bukanlah orang yang kaya, yang berharta, yang ada duit lebih. Tapi orang yang pergi umrah ni adalah sebenarnya orang yang Allah pilih sebagai tetamu dia. Dan
orang yang kaya yang merasakan diri dia Allah panggil, saya nak bagi tahu janganlah pergi setiap tahun. So mungkin kenyataannya agak berat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Tangisan di pintu Kaabah. Baik, kenyataan tadi saya akan jawab sepanjang perkongsian pengalaman saya malam ni. So kena dengar sampai habis insya-Allah. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih pada Az-Zuha kerana sudi memilih saya sebagai salah seorang jemaah untuk berkongsi pengalaman, berkongsi rasa, berkongsi hasrat dan juga apa yang boleh kita sharekan pada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang di luar sana yang mungkin pernah dengar nama Az-Zuha dan yang mungkin juga first time dengar nama Az-Zuha. So kami mengucapkan ahlan wa sahlan, saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kepada Az-Zuha kerana memilih saya pada malam ini. Dan saya nak ucapkan juga tahniah kepada Az-Zuha. Az-Zuha dan juga bukan Az-Zuha dan juga kepada Az-Zuha ni maksudnya daripada atas sampailah ke bawah. Sebab apa? Sebab kerjaya ni adalah kerjaya yang mulia. Kerja yang Az-Zuha buat ni adalah kerja yang mulia. Kerja yang mulia maksudnya bukan sebab apa? Sebab kita membawa orang melengkapkan rukun Islam. So bawa orang melengkapkan rukun Islam. Kerja ni adalah kerja yang mulia. Ianya bukan sekadar kerjaya, tapi dia adalah juga sebagai kerjaya sebagai dai. Medium yang terbaik untuk medan muhasabah adalah di Mekah dan Madinah. Melihat sendiri pengalaman dan perjalanan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. So di waktu itulah waktu yang sangat tepat dan sangat terbentang luas dengan jemaah-jemaah yang dipimpin oleh Az-Zuha dan sekalian orang yang bersama dalam perjalanan umrah haji ni sangat besar. So saya sebenarnya sangat jealous dengan orang-orang yang istilah dia orang yang terlibat dalam travel umrah ni sebab mereka mampu menyantuni Hadi, apa khabar? Mampu menyantuni sekalian jemaah yang istilah dia bersedia untuk berubah, bersedia untuk menyerahkan diri untuk menangis depan Allah. So di saat itulah kalau kita sentuh emotion-emotion yang kita sampaikan sedikit sebanyak akan menjadi perkongsian yang menyentuh, yang boleh bawa balik ke tanah air, yang boleh mengubah kehidupan seseorang dengan perjalanan di tanah suci. Sekali lagi saya ucapkan tahniah pada tim Az-Zuha yang bertungkus lumayan yang bersusah, yang menyediakan yang terbaik, istilah dia menyantuni dengan hati. Dia slogan dia, menyantuni dengan hati tu. Menyantuni dengan hati, kita sampaikan apa yang kita rasa dalam jiwa kita, aura kita sampai pada orang jemaah-jemaah kita. Bukan hanya kita dapat aura ke-18-19 kat sana. Alhamdulillah, barakallah. Tapi aura-aura yang kita boleh ambil, ia borah besar, pengajaran besar yang kita boleh kita bawa balik insya-Allah. Baik, saya akan kongsikan beberapa nota-nota penting lah malam ni. Sentiasa merindu tanah haram, Masya Allah. Puan Umi, tengok minyak wangi, kalau tengok kacang ni boleh rindu juga sebenarnya. Kacang dan kurma ajwa ni, insya Allah. Baik, pertama saya akan kongsikan tentang macam mana saya boleh pergi sana sebenarnya. Actually, first time saya pergi pada tahun 2016. Waktu tu saya masih lagi belajar. Dekat UKM, saya belajar bidang usuluddin dan falsafah. Tahun 3 waktu tu. Dua-dua kali saya pergi umrah 2016 dan yang kali kedua pada tahun ini. Sebenarnya saya sengaja tak pakai apa-apa atas ni, nampak botak. Sebab betul-betul fresh, original, baru balik daripada Tanah Suci sebenarnya. Kami pergi jemaah bersama dengan Ustaz Anwar bulan Februari. Pertengahan second week Februari, 24-25 hari bulan tu touchdown Malaysia. Beberapa hari selepas tu berlakulah apa yang berlaku, COVID merebak secara meluas dan kerajaan Arab Saudi tutup, tak boleh nak pergi umrah. Kami rasa bersyukur sangat. Seriously bersyukur. Beberapa hari sahaja touchdown, rasa 2-3-4 hari terus kerajaan Arab Saudi kata tak boleh, jemaah umrah tak boleh nak pergi sana. Ya Allah, rasa memang beruntung, bersyukur, memang Allah pilih sangat-sangat untuk pergi sana. Kalau adalah juga terfikir waktu tu nak pergi bulan 3. So kalau lah tarikh bulan 3, ya Allah, kena tunda lah jawapan dia. Tunda tak tahu bila. Mungkin lepas habis PKP ni pun tak tahu sampai bila kerajaan benarkan untuk keluar. Baik.
Pengalaman saya pertama masa tahun 2016 saya pergi dua kali saya pergi ni, saya pergi dalam keadaan tak terfikir dan tak terancang pun saya nak pergi. Memang tak ada dalam otak saya nak pergi umrah. Di usia waktu first time pergi tu 20-an tahun, 20 apa, 23 rasanya. 23 tahun masa third year. Waktu tu zaman student mana ada duit sangat kan. Tapi tak tahu macam mana jadi cerita pergi. Sebab apa? Sebab waktu tu ada seorang lecturer dekat UKM, Dr. Atirah. Time tu dia ada buat satu projek, projek kembara mu'alaf lah lebih kurang, bersama dengan mu'alaf Chinese Muslim. Waktu tu pergi, and then waktu tu pergi dengan rombongan lecturer. Datuk Halim Tamuri, Dr. Nasruddin, banyak lagi lah doktor-doktor yang pergi. So memang pergi kembara mu'alaf ke Tanah Suci. So waktu tu saya ada maksudnya waktu tu kebetulan alhamdulillah dapatlah rezeki. Tak tahu nak jadi cerita macam mana, Allah datangkan rezeki yang saya tak terfikir pun. Ada lecturer yang nak taja saya separuh. Dia kata, Enta ada berapa sebenarnya? Saya waktu tu kan student ada dapat beasiswa lah waktu tu. Saya dapat JPA. So ada lah duit simpanan sikit. And then saya sebut waktu tu ada 2,000 setengah macam tu lah, lebih kurang lah. Betul tak apa. Dia kata saya tambah yang selebihnya. Saya, ya Allah, betul ke waktu tu rasa macam, ya Allah, memang rezeki ni Allah pilih memang bukan sebarang orang yang pilih lah. Allah memang pilih siapa yang Allah nak pilih sebagai tetamu dia. So alhamdulillah waktu tu pergi, ni ada kawan saya juga, Sofwan Sahab, staff Az-Zuhar. Saya pergi dengan dia waktu tu juga. Waktu tu dia junior saya tahun 1, tahun 2. So saya pergi dengan dia, alhamdulillah. Waktu tu memang lah pergi berseorangan diri, tak ada family, tak ada siapa, tak kenal orang siapa pun. Adalah lecturer waktu tu, Dr. Atirah yang kenal dengan Sahab, yang lain semua memang tak kenal siapa. Pergi gigih, gagahkan juga. Alhamdulillah sampai dan alhamdulillah balik. Tu first time pergi. Waktu tu, mungkin waktu tu agak jauh sikit perjalanan. Hotel pun 300 meter lah, lebih kurang. Waktu tu memang touchdown, itu memang touchdown Madinah direct. Touchdown Madinah direct balik daripada Jeddah. So itu masa first time pergi, masa tahun 2016. Tak pernah terfikir, memang tak pernah dalam otak saya nak pergi. Waktu tu zaman student kan, tapi Allah buka ruang dan saya pergi, alhamdulillah. Tu yang pertamalah. Sampai sana macam-macam. Kebetulan waktu tu juga adanya Dr. Nasar. Dr. Nasar ni dia lecturer UKM. Dia dulu graduan Universiti Islam Madinah. So memang dia pakar lah Madinah ni. Dia bawa masuk universiti, bawa jalan-jalan. Ustaz ni anak kawan nanti ke? Alamak, saya tak tahu. Umilin El Zahra. Siapa nama kawan nanti ya? Cikgu Nur Azzah dari Manjung. Kalau ada nama penuh boleh beritahu lah. Mungkin ramai saya tak berapa cam. Okey. Itu first time pergi. Waktu tu alhamdulillah Allah bagi rezeki. Kemudian second time saya pergi masa 2020. Itu pun memang tak pernah tak ada dalam jadual saya, tak ada dalam otak saya nak pergi waktu tu. Waktu tu time ujung 2019, tengah-tengah bekerja, saya tengah down sikit waktu tu lah. Waktu tu tengah stres. Memang start tak boleh nak bergerak, banyak benda sangkut. Buat tu tak jadi, kerja banyak ni. Planning tak apa smooth. And then semua tiba-tiba saya terfikir, ya Allah, apa aku nak buat ni? Rasa memang tak boleh go waktu tu. Itu dah mungkin waktu dalam bulan November lah. November, Disember, waktu tu saya balik kampung, saya daripada Bangi, saya balik Johor. Kami memang family setiap hujung tahun akan buat gathering lah, makan-makan kan. Hujung tahun sekali setahun. Sebab masing-masing bekerja, ada yang duduk asrama dan sebagainya. And then, masa balik, unplanned journey, Masya Allah. Masa balik, nak pergi makan tu, saya tak pernah terancang pun nak bagi. Saya bagi tahu dekat adik saya. Adik saya dia kerja jual handphone lah, dia buat bisnes. Tentu saya dengan adik saya ni Hambali, dia duduk dekat kedai waktu tu. Dia kedai dia lah, kedai jual phone tu. Saya daripada rumah dengan family, dengan mak ayah, dengan adik-adik yang lain. Saya WhatsApp dengan adik, saya kata, Ali, but Allah plan betul. Semua memang Allah yang rancang. Sampai tu, Ali, apa rasa nak bagi hadiah dekat ibu dengan ayah lah. Waktu tu tak beritahu siapa lah, memang saya tengah stuck. Saya beritahu, Ali buatkan kad print memang print. Saya beritahu dia ayat tahniah Puan Mazlinda Yahya, tahniah Encik Muinuddin Abdul Rahim.
anda terpilih untuk menunaikan umrah pada bulan Januari. Dalam kad tu saya minta adik saya tulis pada bulan Januari. Dan saya minta adik saya print dekat kedai tu, dan dia print dan dia lipat. Dia memang kreatif lah, dia design, dia boleh buat semua. Dan dia print dan dia masukkan dalam sampul. Memang tak tahu macam mana dapat idea tu. Waktu tu baru plan. Dan saya bagi masa tengah makan, okay, ibu, ayah, kita orang ada surprise. Kita ada surprise. Main FIFA, Masya Allah. Surprise, and then tengah makan dia bagi. Bila dia buka tu, terkejut. Memang terkejut. Terkejut. Betul ke ni Along dapat nak pergi umrah ni? Time tu bulan 12. Saya ingat lagi second week bulan 12. Saya tulis dalam kad tu nak pergi Januari. Untuk dia orang pergilah, ibu dengan ayah saja. Saya tak ada, memang saya tak ada plan nak pergi pun. Sekali balik, balik semua, ayah tengok semua kan, uruskan. Tiba-tiba satu masa saya pergi, saya ingat saya pergi bank lah waktu tu nak uruskan apa semua kan. Tiba-tiba ayah bagi tahu, Long, ayah rasa ayah tak boleh pergi seorang. Ayah nak maksudnya kena ada teman, kena ada Along pergi. Sebab yelah, ayah saya ni dia berusia, dah 60-an tahun. So dia takut tak larat nak pergi sana. So saya, ya Allah, memang saya terdiam lah waktu tu. Sebab saya memang, yang saya nak hantar mak dengan ibu dengan ayah saya ni, memang saya dah adalah duit yang saya simpan daripada beasiswa dulu, daripada kerja semua kan. Dah kerja 3-4 tahun. Adalah duit-duit sikit yang saya simpan. Dan saya tak pernah terancang pun, tak pernah fikir. Baik, saya kata, dan tu memang saya terdiam. Dan tu dah bulan 12 kan, lagi sebulan nak pergi. Saya contact dengan Azuhar semua. Saya memang nak pergi dengan Azuhar lagi lah waktu tu, sebab dah pernah pergi first time. And then, tak boleh, tak sempat bulan Januari. Tak apa, waktu tu tak apa, kita buat bulan 2. Try adjust second week bulan 2. Waktu saya pening kepala lah nak cari duit mana dalam masa sebulan. Nak cari, saya ambil package, bukan package yang, sebab mak ayah saya tak boleh jalan jauh kan. Nak ambil 300 meter memang, ya Allah, agak mencabar lah. So saya terpaksa ambil yang package yang dekat. Memang saya terdiam waktu tu. Saya ada masa yang saya senyap. Kadang saya menangis. Jujur, memang macam mana aku nak cari duit. Tak tahu, memang tak tahu. Ibu dengan ayah nak duduk dekat. Nak duduk dekat ni bukan murah, RM6,000 lebih. Ya Allah. Tambah lagi kalau RM12,000, itu dah memang ada lah untuk ibu ayah. Tapi kalau tambah lagi dengan saya punya, lagi RM6,000. So maksudnya RM18,000 nak kena keluar. Memang Allah tak tahu nak jadikan cerita. Memang Allah betul lah, Allah kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu ma la yahtasib. Allah bagi rezeki ni pada rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba satu masa saya tengah driving, tiba saya dapat call dengan nenek saya. Nenek saya call. Jarang nenek saya call. Nenek call ni jarang lah. Saya call, dia kata, macam mana nak pergi umrah lagi sebulan ni? Cukup tak duit? Maksud saya senyap lah kan. Tak naklah minta-minta dengan orang. Waktu tu, boleh kot nek. Cakap betul ni, kau lagi sebulan nak cari duit mana? Tu sekali nenek paksa-paksa kat, saya beritahu lah berapa ribu yang saya tak cukup. And then, dia bagi tahu pakcik saya. Pakcik saya ni dia kerja doktor. Dia beritahu, saya suruh beritahu, and then pakcik saya bagi jumlah yang ni. Memang, itu kali kedua saya terdiam lah. Mula terdiam, memang tak tahu nak cari duit mana. Dan terdiam, Allah datangkan duit dari tempat yang tak disangka-sangka. Memang, Allahu Akbar. Memang besarnya kuasa Allah. Memang senyap saya waktu tu. Alhamdulillah saya pergi bulan Februari. First time saya pergi Mutawif waktu tu Ustaz Rodi, mungkin dia tengah tengok, Ustaz Riyadhah Hayati, dia punya nama dia. Kemudian Ustaz Hazwan dan juga seorang lagi Ustaz Abu Ramadan. Saya tahu kenapa waktu tu ramai 3 orang. Dan kali kedua dengan Ustaz Al-Anwar. Ustaz Anwar. Daripada Kuantan. So alhamdulillah satu perjalanan yang sangat baik ke sana lah. Ini sebagai permulaan lah, macam mana saya boleh pergi. Dua-dua memang saya tak pernah terfikir, saya tak rancang pun nak pergi. Dan alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk saya pergi menjadi tetamunya, insya-Allah. Baik, saya nak masuk yang kedua tentang apa sebenarnya ada beberapa kisah-kisah menarik yang saya nak kongsikan pada hari ini. Kisah-kisah yang menarik dan juga mungkin menyentuh hati dan mungkin juga bermanfaat untuk kita dengarkan pada malam ini. Semoga sahabat-sahabat dan tuan-tuan, puan-puan, makcik, pakcik semua dapat rezeki Allah bagi untuk sama-sama kita menunaikan umrah di sana, insya-Allah. Baik, kisah menarik saya yang pertama adalah, saya rasa tak nafikan lah, semua orang first time bila tengok Kaabah, memang selama ni kita solat lah, kita solat menghadap kiblat, menghadap Kaabah. Itu first time masa 2016 dah first time masuk, ya Allah. Memang betul orang kata tengok Kaabah memang menitis air mata. Saya rasa itu momen yang sangat besar. Memang momen sangat besar.
Betul lah, saya ingat sampai sekarang Ustaz Rodi sebut sebab apa kita bila tengok Kaabah ni kita akan mudah menangis, sebab nama Kaabah ni juga adalah Bakkah. Dalam Quran Allah sebut bibak kata mubarakah, tak salah saya. Bakkah ni adalah Kaabah, Baitullah yang diberkati. So Bakkah ni juga membawa maksud yang menangis. So betul bila tengok Kaabah kita akan menangis. Memang semoga kita semua dijemput Allah untuk ke tanah suci, insya-Allah. Itu yang pertama lah. Memang saya tak boleh lupa memang waktu tu, ya Allah Akbar. Yang kedua saya nak kongsikan kisah-kisah menarik adalah tentang betul orang kata doa-doa dekat depan apa, bukan Kaabah lah, doa yang berada di bumi tanah haram ni, Haramain, Mekah dan Madinah ni sangat Allah dengar. Bukan hanya depan Kaabah lah, maksudnya lagi Allah dengar lah ganjaran-ganjaran yang ada dekat sana kan. Mekah dan Madinah, yes. Kadang ada waktu yang kita tak doa betul-betul pun, maksudnya dia terdetik dalam hati je. Ini saya nak kongsikan satu lah. Satu masa first time saya pergi. Kalau Ustaz Rodi ada mungkin dia boleh ingatlah kisah ni. Saya terdetik dalam hati ni, terdetik je masa tengah-tengah tawaf, tak silap saya. Ini masa first time. Ya Allah, macam manalah perasaan, macam manalah rasa kalaulah dapat naik business class. Flight ni memang gila, mana pernah naik flight jauh-jauh kan. Pergi Mekah, Madinah waktu tu, and then saya terdetik dalam hati je. Tak ada doa betul. Jadi kalaulah macam manalah kalau dapat naik, perasaan orang yang naik business class ni. Apalah kat sana, ada apa, dia seat macam mana. Sekali masa balik dalam airport tu, Ustaz Rodi lah yang tengah uruskan tiket semua. Tengah dia passing tiket kan. Okey, tiba dapat tiket kat saya. Saya dapat tiket waktu tu. Kenapa macam lain tulisan tiket ni kan? Saya check dengan kawan sebelah yang jemaah, lain, memang lain. So ada term-term yang lain. Saya beritahu Ustaz, saya rasa macam lain lah tiket ni. Mungkin Ustaz boleh check kot. Saya bagi tiket tu kat Ustaz Rodi balik. Dan Ustaz Rodi bagi kat kaunter, dia check semua. Dia panggil, Hanafi, orang kaunter ni memang betul tiket entah. Dia kata memang tiket lain dah habis, tiket ni je. Dia tulis kat situ business class. Ya Allah, memang saya tak tahu nak cakap macam mana. Memang terdetik je dalam hati. Waktu tu Allah bagi cash masa balik dekat airport Jeddah tu. Dapat tiket naik business class. Waktu tu bukan flight biasa, emas, Malaysia Airlines. Memang Allah Akbar. Memang besar kuasa Allah. Saya nak cerita besarnya kuasa Allah. Tu tentang doa yang memang Allah dengar lah, terdetik kan. Kemudian masa baru ni saya pergi 2020 ni dalam kereta. Saya tengah maksud ada masa kosong kan. Saya ada sepupu kat sana, dia uruskan kat sana. And then saya pergi dengan ibu ayah saya. Pergi naik kereta, nak pergi tengok tempat unta lah waktu tu. Tengok tempat unta apa semua. And then masa on the way balik, tentu dah nak maghrib. Ustaz Abu Ramadan, apa khabar? Masa on the way balik, and then mak saya tanyalah, sepupu dia tengah drive kan. Dia kata, tak ada ke dekat Mekah ni memang tak ada orang buat masalah-masalah sosial Memang tak ada orang kes-kes yang pelik-pelik ke dekat Mekah, memang tak ada ke? Dia tanya sepupu saya waktu tu. Sepupu jauh lah, dia bukan sepupu yang dekat. Lepas tu dia kata lah, makcik sebenarnya sebab kita jemaah-jemaah luar negara ni duduk dekat hotel. Hotel ni kawasan yang tumpuan antarabangsa. So kawasan tu memang terjaga lah. Kalau makcik duduk dekat kampung-kampung ni, insyaAllah akan nampak je sebenarnya macam kat Malaysia ada orang-orang buat kes, masalah-masalah sosial biasa je. Sekali tak sampai 5 minit, 2-3 minit bila mak saya tanya tu, tiba-tiba nak jangan cerita datang mana kami pun tak tahu. Depan kami tu ada orang merempit naik motor ramai-ramai. Press motor merempit, diri atas motor, berasap-rasap. Tentu kita orang cuba nak kejar, tak dapat sebab ada kereta kat tepi. Kejar. Sekali motor tu hilang. Saya tak tahu, ya Allah. Memang tak dapat kejar lah. Teruskan berkongsi kenangan bersama Azhar, insya-Allah. Memang waktu tu, ya Allah, memang hilang. Memang cash Allah bagi. Mak saya tengok memang terdiam waktu tu. Setiap kali mandang Kaabah yang kosong, tak ditawaf oleh manusia yang hadir pada timur dan barat, sedih hati betul. Hati hari ni kita sedih. Tapi jangan risau, sebab apa? Kita Muslim bukan menyembah Kaabah. Kita Muslim menyembah Allah. Kaabah ni hanya perantara sahaja. Sekalipun Kaabah tak ada orang tawaf, kita masih lagi menyembah di mana-mana pun keadaan. Itu yang kedua lah. Memang ni kisah yang saya tak tahu macam mana Allah datangkan, memang terdetik. Allah bagi cash lah. Kemudian yang ketiga,
Masa first time saya pergi 2016, saya bawa dengan, ya tadi kan dengan mu'alaf, geng mu'alaf kan. Ada satu kawan mu'alaf ni, dia istilah dia OKU lah, orang kelainan upaya. Yang tak boleh berjalan. Kaki dia memang tak boleh berjalan. Dia memang kena ada orang pimpin, bukan pimpin pun, dia memang kena naik kursi roda. Tak boleh, memang tak boleh berjalan. Memang kena naik kursi roda. Time tu dah lah jauh, hotel dekat 300 meter. Dan waktu tu nak pergi tawaf wida, hari terakhir. Tiba-tiba yang nama dia Firdaus tiba-tiba dia kata saya nak pegang Kaabah. Rasa nak buat apa waktu tu? Dah lah semua nak bergegas balik. Dia pakai kursi roda. OKU tak boleh nak berjalan. Dan tawaf wida. Dah tak boleh ada lagi. Dia kata saya nak pegang Kaabah. Bincang-bincang, Nafi hantar bawa Syekh. Memang saya tolak dia 300 meter. Sampai kat, memang tak tahu macam mana, ya Allah, betul ke nak sentuh Kaabah ni, dah pakai kursi roda semua kan. Memang, ya Allah, betul ke boleh sentuh Kaabah, ya Allah. Tak apalah, yakin je dengan Allah. Saya pusing, saya tolak wheelchair. Kebetulan waktu tu boleh masuk yang kawasan bawah kan. Tolak. Tak tahu, memang saya tak tahu macam mana nak jadikan cerita. Makin tolak, makin rapat. Sampailah pusingan yang keberapa tahu waktu tu. Hampir dekat dan ada orang buka ruang. Dia kata tepi ada orang nak masuk. Lebih kurang macam tu lah. Dia tolong alih-alihkan. And then betul tolak sampai dia boleh sentuh Kaabah. Saya memang sampai sekarang saya tak boleh lupa benda tu. Dia bawa kursi roda dalam keadaan tak sempurna, kurang upaya, boleh sentuh Kaabah. Ya Allah, memang tak ada kuasa melainkan kuasa Allah. Betul, memang kuasa Allah. Kita ni Allah, janganlah sombong. Jangan sombong dengan Allah. Betul saya cakap, jangan sombong dengan Allah. Dan siapa yang pergi, doalah sungguh-sungguh dekat depan Kaabah, doalah sungguh-sungguh dekat Mekah dan Madinah. Itu yang kedua lah, itu yang seterusnya. Kemudian seterusnya saya nak cerita tentang baru ni, masa bulan 2 lah. Masa first time saya pergi tu, saya pergi pada bulan April. Waktu tu tak berapa ramai sangat. Sebab tu musim panas, memang panas, 40 lebih waktu tu. Yang baru ni saya pergi hujung-hujung musim sejuk. Maksudnya sejuk ke panas. Masih sejuk adalah sikit lah, yang angin tiup sejuk kan. Dan dekat Madinah. Saya lah dekat Masjid Nabawi kan, terfikir nak bawa ayah pergi Raudah. Raudah kan, siapa yang pernah pergi memang tahulah Raudah ni memang ialah sebab antara tempat mustajab berdoa. Semua orang berebut, sebelah lagi dengan makam Nabi. Semua orang berebut nak masuk Raudah, duduk dekat tiang Aisyah apa semua. Memang berebut, istilah dia berebut. Memang mak saya baru ni dia kata, masa pergi tu perempuan, masa jemaah perempuan pergi, perempuan panjat pagar, lompat, tolak, tumbuk, bergaduh, pijak. Itu perempuan. Kalau lelaki memang lagi dahsyat lah. Memang semua orang berebut nak masuk Raudah. Saya fikir macam mana saya nak bawa ayah saya. Ayah saya 60 lebih waktu tu. Memang 60 lebih umur dia. Kalau bertolak-tolak ni, ya Allah, memang takkan nak buat bertolak-tolak ni. So saya bawa, waktu tu saya solat Zuhur. Solat Zuhur sekali kebetulan tak adalah masuk depan, ada belakang juga waktu tu, lambat kan. Then lepas solat Zuhur saya tertidur. Memang penat sangat waktu tu. Lepas bawa habis keluarga mana-mana semua kan, dengan mutawif. And then tengah hari tu solat Zuhur jemaah, and then saya tidurlah kejap. Tertidur lepas solat Zuhur. So ayah saya tak tidur. And then dah beberapa minit saya tidur, dan ayah saya kejut. Saya memang plan waktu tu nak pergi lepas Zuhur lah. Hasratnya mungkin lepas ni Zuhur mungkin kurang sikit orang, sebab orang tengah panas kan, orang malas, orang nak pergi makan semua. Sekali tertidur. Bila tertidur, terbangun, ya Allah, ini terlambat ni. Memang terlambat ni. Takkan nak pergi waktu ini kan. Tapi tak apalah ya, kita pergi je lah. Kita serah pada Allah lah kan. Pergi jalan ke depan. Sekali masa tengah-tengah jalan, ada satu kawasan tu memang kawasan yang orang tengah bertolak-tolak lah. Tak ramai sangat bertolak-tolak. Saya pun bawa tolak-tolak. Tengok orang tengah tunggu. Rupanya tak buka lagi. Tapi tak tahu nak jadikan cerita macam mana. Tempat yang pintu yang saya, bukan pintu lah, pagar kan, yang kami tunggu kat belakang tu, tiba-tiba waktu tu askar tu buka. Itulah pintu yang dibuka, pagar yang dibuka, dan masuklah, berlari, bertolak-tolak sikit lah waktu tu kan. Sekali tak tahu jadikan cerita juga macam mana. Saya doa je, Allah mudahkanlah aku nak bawa ayah aku ni kan, bawa ayah aku kan. Lepas tu sekali ada yang yang cleaner kan, yang pegang pagar putih tu, tak tahu nak jadikan cerita, dia datang belakang saya. Orang-orang berhimpit-himpit belakang ni semua. Dia datang belakang saya, dia bawa pagar putih tu yang ada lock mangga tu. Dia
Dia tarik pagar tu, dia letak kat belakang badan saya. Dia tarik. And then bila ke depan, orang belakang tak boleh pergi. Orang belakang memang tak boleh pergi sebab dah kena tahan dengan pagar. So bila kami ke depan, so belakang kita orang kosong. So ya Allah, tadi aku nak bawa ayah aku supaya tak berhimpit-himpit, dan ayah saya boleh jalan tak ada orang himpit-himpit. Sampailah masuk Raudah, sampai kami kosong dalam Raudah. Begitu Allah Akbar. Memang dalam Raudah memang kosong, dan memang askar tu bagi, ya Allah, saya tak tahu nak cakap macam mana. Memang betul kuasa doa ni. Betul lah Allah kata apa? Doa ni silahul mukmin, senjata orang mukmin. Walaupun kita bukan berada depan Kaabah, banyakkan berdoa. Saya sahabat-sahabat sekalian, doa ni memang tak ada kuasa lain yang boleh bantu kita melainkan doa. Kita tak ada kuasa lain, kita tak ada kemampuan lain, tak ada tenaga lain. Yang ada doa yang datang daripada Allah. Allah bagi pinjam kita sikit je. Tu yang ni lah. Kemudian ada beberapa yang boleh saya kongsikan juga tentang bila sebut pasal tangisan di pintu Kaabah ni kan. Saya masa first time saya pergi, saya memang letak dalam hasrat lah kan, nak cium Hajarul Aswad. Semua orang pergi mesti nak cium Hajarul Aswad kan. Lagi-lagi pergi muda ni. Waktu first time saya pergi tu, ya Allah, tolonglah aku dapat cium Hajarul Aswad. Pusing sekali berhenti. Dah beratur tolak-tolak himpit-himpit dekat depan Hajarul Aswad tu. Lagi sikit lagi 2-3 orang. Waktu tu kaki saya dah tak cecah tanah dah. Memang saya dah tak boleh bernafas waktu tu. Memang ini kalau aku teruskan lagi ni, memang tolak kaki dah tak sentuh, tak boleh nak bergerak. Tangan dah terhimpit macam ni. Memang kalau aku teruskan ni, boleh jadi aku mati. Sebab tak boleh nak bernafas. Himpit orang negara lain, bukan badan macam orang Melayu. Orang negara lain memang ada tolak, ada bantai apa semua. Tak apalah, tarik diri waktu tu. Masa first time saya pergi memang tak dapat. Saya keluar. Kalau tak, saya rasa memang tak ada rezeki. Memang tak tahu, mungkin boleh jadi mati kat situ kot. So saya keluar. Memang saya keluar, dan tak apalah, tak ada kesampaian lah masa first time pergi. And then masa second time pergi 2020, saya sekali pergi, saya apa nak cerita kan, saya dah bawa ayah yang susah kan. And satu masa tu ayah saya kebetulan dia nak berehat dekat bilik. And then saya pergilah waktu tengah hari juga, lepas zuhur ke pasar, lepas zuhur kot. And then saya memang tekad waktu tu, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, aku daripada hotel saya nak cium Hajarul Aswad. Saya nak cium Hajarul Aswad, nak rasa macam mana syurga, batu daripada syurga. And then yalah, walaupun saya normal pernah sebut kan, Kaabah ni tak ada apa nilai pun. Aku tak akan cium Hajarul Aswad melainkan aku tengok Nabi cium. So sebabkan sunnah Nabi cium, maka Omar pun cium. Kalau tak, batu pun tak ada nilai pun. And then tengah-tengah masa daripada mula saya niat, masa mula dekat tiang Hajarul Aswad tu, rukun tu, saya memang niat, ya Allah, mudahkan aku untuk aku cium Hajarul Aswad, dan tolonglah ya Allah, kalau boleh aku nak cium pada, terdetik dalam hati waktu tu, nak cium pada pusingan yang ketiga, round tawaf yang ketiga. Tak tahu, saya buat dono terdetik je, pusing first round, makin dekat second round, third round memang tak tahu, saya tak tahu macam mana. Third round memang betul-betul lagi, dan nak habis third round tu memang betul-betul dekat, dan saya berhenti sebab tak ramai, bukan tak ramai, maksudnya orang memang betul-betul dah hampir dekat sangat dengan Hajarul Aswad. Cuma tolak-tolak sikit. Dan betul, alhamdulillah, waktu round ketiga tu Allah bagi rezeki untuk cium Hajarul Aswad. Ya Allah, memang besar kuasa kau, ya Allah. Betul sahabat-sahabat sekalian, memang second time saya dapat cium Hajarul Aswad lah. Memang waktu tu betul lah orang kata, bila tajuk saya pada hari ini tangisan di pintu Kaabah kan. Yang betul, kita melihat Kaabah, kita melihat sendiri ciptaan yang Allah. Kisah Kaabah ni banyak lah, daripada zaman Nabi Ibrahim AS dan sebagainya. Cium lagi Hajarul Aswad. Ada satu kisah menarik juga. Macam mana satu masa saya masa dah hujung-hujung lah waktu tu, dah hari terakhir kot, second day. Saya minta sangat pada Allah, aku nak nangis. Waktu tu memang tengah banyak jam lah otak waktu tu kan. Fikir banyak benda, and then, ya Allah, aku nak menangis depan kau ni, Allah. And then saya pergilah ambil air Zam-Zam, nak bawa balik kan. Ada satu tempat air Zam-Zam, dia punya sumber air kan. Saya pergi kat situ, isi air banyak dalam beg semua. Dan saya tarik, saya tarik turun dekat pintu masuk yang, apa pintu masuk tu pintu masuk yang Nabi masuk tu, lupa nama dia. Saya tak ingat. Saya tarik itu, and then bila turun, Syekh tu kata, tak boleh. Beg tak boleh masuk. Kau nak kau bawa balik beg pergi hotel. Bapak saya kata, bila betul, saya minta, tolonglah Syekh, saya nak cakap Arab waktu tu dengan dia. Tolonglah Syekh, saya nak tolak duha sekejap saja. Saya nak solat duha kejap je. Duha bahasa kata dengan dia. Duha saja. Tak boleh.
Dia kata kau tinggalkan beg kat hotel, kau datang balik. Ush, ataupun kau solat duha kat hotel, tu je dia jawab. Solat duha kat hotel, bapak senang. Saya fikir macam mana saya nak buat, tak apa. Boleh tak saya tinggalkan beg sekejap je, saya tinggalkan beg dengan slipper waktu tu. Sekejap saya minta izin Melayu tu kat dia. Dan dia bagi. Dia bagi memang betul, saya tengok, saya lari masuk dalam, tengok depan Kaabah, saya solat duha. And then tak boleh menangis juga, ya Allah kenapa ni, apa dosa aku semua kan. And then masa balik, keluar daripada tu, saya tengok beg saya ada. Sekali slipper saya tak ada. Padahal slipper tu, tuan-tuan, slipper tu betul-betul depan orang apa yang jaga pintu orang Arab tu. Memang betul-betul depan dia tak ada slipper orang lain, ada slipper tu. Saya tanya dia mana? Tak tahu dia kata. Memang, ya Allah, tak tahu macam mana. Memang betul waktu tu. Saya terus istilah dia, saya terus menangis lah, mengalir air mata saya. Mengalir air mata sebab, yalah, walaupun dengan slipper, dengan sekecil-kecil benda, akhirnya saya fikir macam mana saya nak balik. Bawa beg, nak balik berjalan kaki, kosong, tak ada slipper. Dan dengan sebab tu je Allah bagi menangis. Bukan dengan sebab besar, dengan sebab, kadang-kadang dengan sebab slipper je. Jadi maksudnya apa? Saya terfikir waktu tu, ya Allah, betul lah orang kata apa, bila letak harta dekat hati, kita akan terasa harta tu hilang. Tapi bila kita letak harta dekat tangan, kita tak akan terasa pun harta tu hilang. Biarlah bagilah harta tu kat orang lain. Saya menangis memang, ya Allah, slipper je pun macam mana boleh nangis kan? Tapi memang betul. Saya balik hotel dalam keadaan tak ada. Memang tak ada slipper lah. Mujurlah hotel waktu tu, hotel kat Sofah. Tak adalah jauh jalan kan. Boleh lah. Tapi, orang tengok semua. Tak ada slipper naik hotel, pakai apa semua kan. Itu yang seterusnya lah. Kemudian, yang boleh saya kongsikan juga kisah macam mana handphone saya hilang. Handphone saya hilang juga sebab terdetik. Tengah waktu tu nak pergi Taif. Saya nak pergi Taif. Masa tengah pagi-pagi tu dengan jemaah-jemaah lain, dengan kawan lain, saya sembang. Lepas tu ada seorang kawan ni, jemaah dia kata, dulu Ustaz Muhammad Al-Amin, Abdullah Muhammad Al-Amin kan, yang biasa keluar kat IKIM, dia pernah lah, dia kata ada kawan cerita, masa bawa jemaah, tak silap saya 10,000 duit dia hilang, dia kata. Duit dia hilang 10,000. Duit jemaah hilang 10,000 sebab lah, semua tahu kan waktu tu nak pegang, nak bayar tu semua, pegang 10,000, duit 10,000 hilang. Dia Ustaz, ya Allah, Ustaz Abdullah kata, memang dia waktu tu, dia doa lah, doa datangkan, ya Allah tolonglah, datangkan semua. Sekali dia balik bilik, ada duit tu tak tahu datang mana, dan sampul ada dekat katil dia. Ada orang bagi waktu tu. Saya terfikir, saya waktu tu terdetik, ya Allah, takkanlah duit boleh hilang. Macam lebih kurang macam takkan tak kerti jaga duit kan. Betul-betul tuan-tuan betul-betul Allah bagi cash. Dalam bas, masuk on the way balik, saya naik hotel, check phone, ya Allah, phone hilang. Phone tak ada, memang berlari cari member yang ada nombor ustaz, tak boleh nak call kan. Call ustaz, naik ustaz phone tak ada apa semua, ustaz Muhammad. And then ustaz tu call driver, check. Kebetulan waktu tu saya memang ada nombor Arab, saya beli SIM card Arab kan, so bolehlah call nombor phone tu. So sekali Allah, sekali phone tu ada dalam bas. Memang betul, saya rasa memang betul. Kalau letak harta tu, pinjaman tu, kita rasa memang Allah bagi hilang macam tu je. Tapi kebetulan memang dapat jumpa balik lah, ya Allah. Memang ya Allah. Memang apa yang ada dekat dunia ni tuan-tuan bukan kita punya lah. Apa yang ada dekat dunia ni hanya perkongsian, hanya pinjaman daripada Allah. So janganlah rasa bila terhilang tu, jangan rasa besar. Rasa kita ni hanya duduk ni sementara, Allah akan bagi, Allah akan ambil, dan nyawa kita pun Allah akan bagi, Allah dah bagi dan Allah akan ambil bila-bila masa. Dan itulah yang boleh beberapa kisah-kisah menarik yang saya boleh kongsikan sepanjang pengalaman saya ke sana. Yang tangisan di pintu Kaabah ni, semua orang akan merindui untuk melihat Kaabah dan merindui untuk pergi lagi ke Baitullah Al-Haram, melihat tempat di mana kita solat setiap hari. Satu benda juga yang saya cukup tertarik, masa hotel kami dekat Madinah ni dekat dengan, kebetulan saya jalan-jalan, kebetulan ada kawan waktu tu. Sekali dia tunjuk ada satu hotel. Okay, dia tanya, Hanafi, cuba tengok dekat signboard hotel tu, apa dia tulis? Siapa pemilik hotel ni? Owner, dia tulis bahasa Arab. Saya bacalah owner, Osman bin Affan. Saya tanya, betul ke ni Osman? Betul, ini adalah hotel yang dibina di atas tanah wakaf Saidina Osman bin Affan. Jadi saya terfikir, ya Allah, Saidina Osman ni dah wafat lama, dah meninggal dunia lama. Sampai sekarang, harta milik dia ada lagi. Saya memang tengok bangunan hotel yang tengah dibina waktu tu. Construction site tu, construction site, and then owner Osman bin Affan. Ya Allah, besarnya
pahala saham akaun yang berjalan pada Osman. Ya tanah makam dia pun sendiri berada dekat dalam kuburan Baqi' kan. Tak jauh daripada situ. Jadi kita saham apa yang kita nak bawa balik ke kampung kita lah. Saham-saham nilai-nilai yang kita nak bawa balik ke dalam bumi akhirat kita, insya-Allah. Baik, beberapa ibrah penting yang boleh saya kongsikan yang saya dapatlah sepanjang perjalanan saya di Mekah dan Madinah sana. Yang pertamanya adalah first time saya pergi masa 2016, saya dapat naik Gua Hira. Second time saya tak pergilah sebab ramai yang makcik-makcik, pakcik yang semua tak larat nak pergi. And then musim sejuk pula, memang cuaca tak mengizinkan. Masa first time pergi tu, ya Allah, malam, sebab ramai orang muda waktu tu, naik Gua Hira, first time saya naik Gua Hira, antara benda yang cukup memberi kesan pada saya, yang saya rasa audiens tuan-tuan perempuan, kita kena ambil satu pengajaran besar lah. Ialah Gua Hira ni dia bukan rendah, Gua Hira ni agak tinggi sebenarnya. Yang naik sekarang ni, mujur dia ada tangga-tangga kan. Saya tak boleh bayang macam mana zaman Nabi dulu naik, dalam keadaan dia naik tegak macam piramid tu. 3 segi tu kan. Nabi naik dalam keadaan umur dia 40 tahun. Ada masa Nabi naik sebulan sekali, masa hujung-hujung. Dan ada masa Nabi naik setiap hari. Jadi kita cuba bayang Nabi naik setiap hari, saya tak boleh bayang macam mana Nabi naik setiap hari dalam keadaan umur dia 40. Kita kadang-kadang umur 40, kita dah terlantar kat hospital. Kita kadang-kadang umur 40, kita dah macam-macam penyakit kita ada. Fizikal kita lah. So macam mana Nabi boleh naik tu sebab ada kekuatan fizikal. Itu yang kita boleh ambil, yang kita kena jaga daripada sekarang lah. Kalau lagi-lagi orang-orang muda yang tengah tengok, orang-orang muda yang berazam nak pergi umrah, nak pergi haji, so kena jaga fizikal satu, jaga untuk kita pergi sana. Yang kedua, memang kita sebagai seorang Muslim jagalah fizikal, kekuatan kita yang akan bawa kita sampai kita mati. Kita tak nak hidup sekejap, tapi kita nak hidup untuk kita bagi manfaat pada orang yang panjang supaya kita banyak pahala kita boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya tengok Kaabah, antara benda yang kisah-kisah yang saya teringat sebab ada kawan saya cerita. Tengok Kaabah, satu kisah yang saya boleh kongsikan pada hari ini adalah bagaimana kisah Sayyidina Omar masuk Islam. Sayyidina Omar ni, Allah, bukanlah orang biasa-biasa. Dia adalah orang yang merancang untuk bunuh Nabi. Kita, cara jahat kita pun tak adalah kita plan nak bunuh orang. Tapi Sayyidina Omar ni merancang untuk bunuh Nabi. Sama tak macam tu. Tapi nak jadikan cerita, satu masa dia masuk Islam, kita pun tahu dengan bacaan Quran adik dia. Bila dia masuk Islam, dia jumpa dengan para sahabat semua. Dia kata, wahai sahabat-sahabat, siapakah orang yang paling engkau takut selepas aku? Sebab aku dah masuk Islam waktu tu. Sahabat-sahabat yang lain sebut, kami takut pada Abu Jahal. Dia terus pergi rumah Abu Jahal. Dia ketuk pintu rumah Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, kau tahu tak hari ni ada satu berita besar? Apa dia? Berita besar hari ni adalah aku dah masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Omar. Abu Jahal hentak pintu tu. Dia geram sebab kawan baik dia yang rancang sama-sama masuk Islam. Okey, lagi ada tak? Tak ada. Dan kemudian Omar terus pergi kepada seorang lelaki dekat Kaabah. Lelaki ni adalah istilah dia hari ni macam makcik bawang. Yang cerita dekat dia akan tersebar semua. Omar buat apa? Dia cerita kat wahai saudara, kau tahu tak hari ni ada berita besar? Sama juga, apa dia? Aku dah masuk Islam. Orang tu punya marah, dia naik satu bangunan tinggi dekat depan Kaabah waktu tu. And then dia jerit, dia kata, wahai penduduk Mekah, tahulah kamu bahawa Omar dah masuk Islam. Tahu tak kamu Omar dah masuk Islam? Semua orang kerumun kat Omar waktu tu. Nak cerita, punyalah berani Omar ni. Kita, ya Allah. Itu bila kita tengok Kaabah, saya satu benda yang, ya Allah, besarnya pengislaman yang kau bawa. Besarnya yang perjuangan, pengorbanan yang Nabi, yang utusan kita bawa, Nabi kita bawa. Bila tengok makam Nabi menangis, bila tengok Kaabah menangis, ya Allah Akbar. Betul lah orang kata tangisan di pintu Kaabah ni memang betul. Memang banyak kisah-kisah yang boleh menitiskan kita air mata. Sirah-sirah yang boleh kita ambil, yang boleh kita ambil, bukan ambil kosong, yang ambil kita bawa balik. Kemudian sebenarnya saya nak kongsikan satu hadis. Satu hadis yang kawan saya kongsikan. Ni relate dengan apa kenyataan yang saya bawa pada awal perkongsian saya pada malam ini tadi. So hadis ni sebut, Nabi pernah tanya pada sahabat. Dia kata, wahai sahabat, nak tak kamu semua, aku bagi tahu satu amalan yang lebih mulia daripada engkau duduk beribadah di depan Hajarul Aswad pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Nak tak?
Nabi tanya sahabat, wahai sahabat, nak tak kamu aku tunjukkan satu amal, aku bagi tahu kamu satu amal yang lebih mulia daripada kamu duduk beribadah depan Hajarul Aswad, tempat yang dah mulia dah, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan dah, pada malam Lailatul Qadar, malam yang seribu bulan. Apa dia? Sahabat tak tahu, hanya Nabi kata, amalan itu adalah amalan ar-ribat. Ar-ribat adalah kita berjuang di perbatasan. Berjuang kalau hari ini, mungkin kita ada berjuang askar-askar kita berjuang menjaga perbatasan negara daripada masuk musuh, menghancurkan negara, menghancurkan agama negara. Kalau dalam konteks kita hari ini, frontliners kita berjuang berhabis-habisan untuk menghapuskan serangan-serangan wabak COVID daripada masuk terus tersebar ke setiap manusia-manusia yang ada dekat tanah air kita. So mereka juga adalah sebagai ribat, orang yang sedang berjuang. So kita di manakah perjuangan kita? Perjuangan kita adalah perjuangan kita mempertahankan agama dan tanah air ini. Daripada dimasuk musuh, mungkin daripada kita ada media sosial, kita jaga media sosial kita. Orang hina Islam, kita lah orang yang pertahankan Islam. Orang cabar agama ni, kita lah orang yang membetulkan. Orang tak salah faham tentang agama, kita lah orang yang mengajar balik. So itulah perjuangan yang sebenarnya kita ada. Kita mungkin ada kawan-kawan jiran kita mungkin ada kawan-kawan dekat office, kita juga mungkin ada kawan-kawan di media sosial. So itulah yang Nabi sebut ar-ribat, kita berjuang. Kalau kita mungkin tak dapat berjuang sebagai frontliners, kita mungkin tak dapat berjuang sebagai seorang askar polis yang menjaga perbatasan sempadan negara, tapi itulah perjuangan kita. Jaga daripada musuh-musuh Islam serang kita, jaga daripada musuh-musuh Islam masuk sampailah ke anak keturunan kita, sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita dan sebagainya. Jadi yang terakhir saya boleh kongsikan, saya nak petik sebenarnya satu ibrah yang saya sendiri tulis daripada buku yang saya terbitkan lah sebenarnya, di sebalik 114 nama-nama surah. Ini buku yang saya terbitkan. Dan saya nak petik satu ibrah yang boleh saya kongsikan daripada surah Al-Hajj, surah yang berkaitan dengan haji, yang mungkin ada sahabat-sahabat kita yang pernah pergi umrah, yang pernah pergi haji. Yang dikatakan sini adalah yang boleh saya kongsikan, mulianya ibadah haji dan umrah, tempat yang mampu menyamakan kedudukan pelbagai jenis manusia, semua berpakaian ihram seragam putih. Siapalah sangat kita di hadapan Allah, yang membezakan hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, penonton, kita mungkin datang daripada pelbagai latar belakang. Kita mungkin datang daripada orang yang mungkin ada yang sebahagian yang mungkin ada sebahagian yang kemampuan dia cukup-cukup makan. Kita juga mungkin datang daripada negara yang berkulit putih, mungkin datang daripada negara yang berkulit hitam. Kita mungkin datang daripada keluarga yang bergaduh, keluarga yang mak ayah bercerai, ada keluarga yang baik. Tapi ketahuilah sesungguhnya di depan Allah, depan Kaabah, kita semua sama. Buktinya lah kita semua pakai kain ihram yang sama putih, dan kita tunduk sujud masa solat tu semua akan nampak sama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tak ada yang bezakan kita melainkan takwa kita yang akan mengangkat kita sampailah ke syurga, yang duduk depan Allah yang tak ada beza melainkan amalan kita yang mampu menimbangkan berat kita di timbangan mizan. Semoga kita semua dipilih oleh Allah. Seperti mana yang kenyataan saya sebut pada awal tadi, adalah orang yang pergi umrah ni bukanlah orang yang mampu, orang yang pergi umrah ni bukanlah orang yang kaya, yang berada, tapi orang yang pergi umrah adalah orang yang Allah pilih sebagai tetamu dia, yang kadang-kadang dia bukan ada duit sangat pun, tapi Allah pilih sebagai tetamu. Dan bagi mereka-mereka yang kaya, yang berada, kenyataan saya pada awal tadi adalah janganlah kita pergi setiap tahun. Maksudnya apa, sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan, jadikanlah duit kita yang mungkin kita ada lebih daripada kita ni, kita mungkin dah terlepas haji, kita dah terlepas umrah, dah selesai kita punya rukun Islam yang kelima, selesailah ke semua rukun Islam. So jadikanlah, daripada kita pergi setiap tahun, maka jadikanlah duit yang mungkin kita ada tu untuk kita, yang lebih mulia daripada apa yang kita boleh gunakan adalah kita taja orang lain untuk pergi umrah. Taja orang lain untuk pergi umrah. Mungkin ada kenalan-kenalan kita yang berhasrat nak pergi, maka kita taja mereka pergi. Pahala dia tuan-tuan, satu, dapat niat umrah. Sebab kita memang nak pergi umrah, tapi kita sanggup bagi orang lain. Satu. Yang kedua, kita bagi orang pergi untuk melengkapkan rukun Islam. Allah besar pahala dia. Orang tu pergi, dia lengkap rukun Islam, pahala dia mengalir pada kita. Dan yang ketiga, confirm. Orang yang pergi tu confirm akan mendoakan kita balik.
sebab kita dah bagi sponsor dia pergi haji, pergi umrah. So tahun depan kita bagi sponsor makcik A. Tahun depan lagi kita sponsor pakcik C. So dia pergi confirm orang yang tengah nak sangat pergi, tiba-tiba datang, dia tak mampu dan kita datang satu saluran pergi. Kalau kita, ya Allah, kalaulah kita boleh taja dan salurkan duit tu untuk pergi, Masya Allah, dapat 3 sekaligus. Dapat 3 sebab satu niat kita nak pergi umrah. Yang kedua, sebab kita memang bantu dia untuk melengkapkan rukun Islam. Dan yang ketiga, paling confirm kita dapat doa dia. Doa dia bukan hanya depan Kaabah, tuan-tuan. Doa dia sampai balik Malaysia, dia akan sentiasa doakan kita. Doa macam-macam, ya Allah Akbar. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Tangisan di pintu Kaabah. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama, untuk kita, apa istilah dia, untuk kita menunaikan umrah. Dipilih oleh Allah sebagai tetamu dia. Dipilih oleh Allah untuk mengerjakan fardu haji dan juga ibadah sunat umrah yang juga boleh menyamai haji, rukun haji. Dan insya-Allah sama-sama kita doakan sesama kita. Kalau saya ada tertinggal, ada apa-apa soalan yang boleh saya kongsikan kat sini sebelum saya tutup dengan doa. Terima kasih banyak pada semua yang sudi mendengar. Semoga Allah membuka peluang pada kita dan Allah membuka pintu hati kita untuk sama-sama kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ada soalan ke? Saya tengah scroll takut tak jumpa. InsyaAllah semoga semua dipermudahkan urusan. Baik, kalau tak ada, kita sama-sama berdoa, insya-Allah. Mudah-mudahan beri manfaat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang sangat hina di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau lah yang maha berkuasa, ya Allah. Kami hanya meminjam apa pinjaman yang Engkau beri pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami sedang diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, ya Allah. Ujian wabak COVID yang melanda kami ini, ya Allah. Yang sedang merebak luas, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharilah dan lindungilah kami, ya Allah. Lindungilah kami sekeluarga, ya Allah, daripada wabak ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kami Engkau angkatlah wabak ini dan pergilah sejauh-jauhnya, ya Allah. Kau hapuskanlah wabak ini, ya Allah, supaya ia dapat selesai dalam masa yang singkat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya ujian ini sangat besar bagi kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat mengharungi ujian ini dengan penuh kesabaran, ya Allah. Dengan penuh ketabahan, ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat pergi dengan keadaan yang sangat baik, ya Allah. Kami melepasi ujian ini menjadi hamba-Mu yang lebih taat padamu, ya Allah. Kami melepasi ujian ini dengan kami menjadi hamba-Mu yang semakin tunduk dan semakin menangis di hadapan-Mu, ya Allah. Kami dapat menjadikan ruang-ruang masa yang Kau berikan pada waktu-waktu PKP ini, ya Allah, untuk kami sentiasa ingat padamu, ya Allah. Untuk kami sentiasa membaca Al-Quran-Mu, ya Allah. Untuk kami sentiasa solat berjemaah-Mu, ya Allah. Untuk kami dapat bangun pada malam hari, dibangun menunaikan solat tahajud dan qiyamul lail, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya bulan Ramadan semakin menghampiri kami, ya Allah. Engkau temukanlah kami pada bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Kami takut, ya Allah, kami tak sempat berjumpa dengan bulan Ramadan, ya Allah. Kami takut, ya Allah, dalam keadaan yang sangat dahsyat ini, ya Allah, Engkau telah tarik nikmat kami untuk menunaikan solat sunat tarawih, ya Allah. Engkau telah menarik nikmat kami, ya Allah, untuk bersahur dan beriftar bersama jemaah di masjid dan surau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan dengan ujian dan cabaran yang Kau berikan pada kami ini, ya Allah, menjadikan kami semakin rapat padamu, ya Allah. Hamba-Mu yang semakin tunduk kepadamu, ya Allah, semakin rapat, ya Allah. Kau datanglah pada hati dan jiwa sanubari kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah sedang pendengar, penonton yang menonton live kami pada malam ini, ya Allah. Mudah-mudahan mereka diberi kesempatan dan diberi rezeki, ya Allah, untuk menunaikan ibadah umrah di tanah suci, ya Allah. Untuk bertemu, melihat Kaabah-Mu, ya Allah, melihat makam Nabi-Mu, ya Allah, untuk melihat sejarah sirah perjuangan Nabi dan para sahabat di bumi sana, ya Allah, untuk kita sama-sama, ya Allah, mengambil ibrah yang boleh kami bawa balik ke tanah air ini, ya Allah, untuk menjadikan kami ni bukan semakin lupa padamu, ya Allah, tapi semakin mengingatimu, ya Allah. Kalau sebelum kami menunaikan umrah, mungkin kami terleka dan lupa padamu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah umrah yang kami laksanakan, ya Allah, kami melihat depan mata kami, ya Allah, akan menjadikan kami akan terus
solat berjemaah tidak tinggal ya Allah di setibanya kami di tanah air ya Allah, dan menjadikan kami ini sentiasa berzikir mengingati-Mu ya Allah, dan sentiasa melaksanakan kebaikan amar ma'ruf nahi munkar ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka ni tetamu-Mu dalam keadaan yang Engkau rezekikan pada mereka ya Allah. Berikan rezeki, luaskanlah, lapangkanlah rezeki yang ada pada kami ini ya Allah, dengan rezeki-Mu yang tidak tersangka-sangka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa adik-beradik kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun ya Allah. Engkau lah yang Maha menerima taubat kami. Kami banyak melaksanakan dosa dan banyak melakukan kesalahan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat ya Allah. Kayakanlah kami dengan kaya dunia, kaya akhirat ya Allah. Kayakanlah kami dengan ilmu-Mu ya Allah, menjadi hamba-Mu. Jadikanlah kami ni hamba yang menjadi benteng terakhir kepada agama-Mu ya Allah. Kalaulah tak ada orang lain yang mampu mempertahankan agama, biarlah kami dan ahli keluarga keturunan kami yang menjadi benteng mempertahankan agama di tanah air ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami dan jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah mudah-mudahan ya Allah. Berkatilah dan Kau perkenanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana, innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Baik sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah sebagai pengakhiran episod 20 pada hari esok adalah episod 20. Zuha akan buat sesi live setiap malam pada pukul 8 malam. Pada hari setiap malam lah. So pada hari esok bersama pembimbing Umrah Az-Zuha yang lain, insya-Allah setiap malam pukul 8. Jangan lupa saksikan di live Facebook Az-Zuha, dan sama-sama kita doakan semoga kita semua menjadi hamba yang sentiasa diberkati, dan sama-sama kita doakan Az-Zuha terus maju insya-Allah. Wallahu alam, aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.